Baik, seperti kami janjikan awal tadi, bagi anda yang mempunyai ahli keluarga warga emas yang berada di pusat-pusat jagaan di bawah JKM ataupun di bawah swasta sekalipun, pasti merupakan satu saat yang sangat menggusarkan kerana kita rindukan mereka ingin berjumpa. Tapi bagi yang ada saudara mara di pusat-pusat jagaan ini, pasti sedia maklum pelawat tidak dibenarkan masuk untuk memastikan keselamatan warga emas ini. Di studio pagi ini kita dapat berbicara. Terima kasih kerana sudi bersama kami Tuan Haji Azmi Kasim yang merupakan pengarah bahagian warga emas Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk tempoh 3 minggu ini, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bagaimana keadaan warga emas kita di pusat-pusat jagaan JKM. Okay, terima kasih. Untuk makluman, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat buat masa ini kita ada beberapa services yang kita sediakan dalam tempoh PKP inilah. Yang pertama, semua sedia maklum, mungkin kita juga berkhidmat dalam membantu pengurusan di pusat kuarantin di seluruh negara. Ya. Yang kedua, kita juga dalam proses membantu untuk menyediakan bekalan makan kering kepada golongan-golongan yang memerlukan, yang terputus bekalan dan sebagainya. Dan satu lagi perkhidmatan yang mungkin orang awam masih belum tak perasan lah kata orang tu, ialah bahawa kita pun menjaga hampir lebih kurang 3,000 warga emas pada masa sekarang ni di institusi yang diuruskan sepenuhnya oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. So mereka ni tak adalah highlight di depan sebagai frontliner dan sebagainya, tapi mereka ni setiap hari bekerja 24/7. Sepanjang tempoh PKP ni dia tak ada konsep PKP lah kepada dia, maksud dia kena bekerja saja. Jadi alhamdulillah buat masa ni berdasarkan laporan yang kita terima, alhamdulillah penghuni-penghuni di institusi kita ni masih dalam keadaan sihat, dan sihat dalam konteks maksudnya belum ada laporan wabak ini menular ke dalam institusi berkenaan. Ini sebab atas langkah-langkah pencegahan yang sedang dan sentiasa kita usahakan dalam perkara ini. Mungkin untuk makluman mereka yang sedang menonton siaran ini, apakah langkah-langkah pencegahan awal dan asas yang telah pun diambil oleh jabatan terhadap institusi-institusi di bawah jagaannya? Sebenarnya langkah-langkah pencegahan yang kita buat ni adalah timbul daripada kebimbangan kita melihat kepada pattern ataupun trend semasa dunia dalam wabak COVID-19 ni. Ya, apabila kita dapati bahawa banyak kes-kes ini kita dapati vulnerable groupnya adalah warga emas. Ini juga terbukti dalam data yang KKM sekarang ni, berdasarkan semalam 62 orang telah meninggal dunia, dan lebih 60% daripada mereka itu adalah kelompok warga emas. Jadi sebenarnya kita di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat sejak 1 Mac lagi sebenarnya, sebelum perintah PKP ini, kita telah mengeluarkan arahan supaya pengurusan-pengurusan institusi ini bersiap sedia. So langkah pertama pada masa itu yang kita arahkan adalah supaya pusat-pusat jagaan dan juga institusi kebajikan di bawah JKM ini, pertama sekali kita menyekat dahulu kemasukan pelawat ataupun pihak-pihak luar seperti NGO dan sebagainya yang ingin buat kerja-kerja kebajikan di dalam institusi ini. Kita tangguhkan dulu. Bukan kita tak benarkan, tetapi sebenarnya kita bimbang ada transmission berlaku daripada luar. So konsep kita sekarang ni mencegah, mana kita nak memastikan bahawa penyakit ni, wabak ni tak masuk ke pagar, ke dalam pagar institusi kita. Gitu. Dari segi bantuan, bila Tuan Haji sebutkan tentang NGO, sebab NGO ini memang tidak lekang dengan usaha berterusan untuk menghantar bantuan dan memberi sumbangan. Tapi bantuan dari segi bekalan, keperluan masih boleh diberikan. Dalam konteks itu sebenarnya kita kena improvise lah dalam keadaan sekarang ni, sebab macam saya nyatakan tadi, bila kita tak benarkan pihak luar masuk, ini termasuklah pelawat, termasuk NGO dan sebagainya, tujuannya supaya tak ada direct contact, close contact dengan warga emas yang ada di situ. Sebab tadilah kita kata sebab dia ni highly vulnerable dan very berisiko tinggi untuk ni. Jadi kita boleh memberi sumbangan tu dalam kaedah yang bentuk lain.
Contoh kata, kalau untuk makanan dan sebagainya, kita menggalakkan yang kering-kering dan sebagainya. Bukan semestinya makanan, sebab keperluan penghuni institusi ini sama ada di bawah kerajaan ataupun di pihak NGO swasta yang lain pun, dia bukan beras saja. Ya. Dia ada keperluan lain juga. Lampin Contoh pakai kata, buang. lampin pakai buangnya, itu ini dan sebagainya. So barang-barang ni boleh dihantar, tetapi tidak boleh diserah secara bersemuka kepada dia. So kita membenarkan, kalau di institusi JKM kita benarkan, tetapi hanya di depan pagar. Maksudnya pegawai kita akan tunggu di pagar tu dan ambil barang-barang berkenaan. Bukan kita nak menghalang pihak ni dan tak membenarkan, tidak, tetapi harap faham memahamilah. Maksudnya ini adalah berisiko tinggi dan ini adalah langkah-langkah pencegahan yang kita cuba kita laksanakan dalam hal ini. Just imagine kalau satu kes masuk berlaku dalam institusi kita. Dalam satu-satu institusi itu ada 150 ke 200 warga emas. Kita tahu the pace of COVID-19 punya jangkitan transmisi ni macam mana. Ini yang kita nak cuba memastikannya, dan staf-staf kita, kaki tangan kita di institusi ini memang kita dah bagi info yang bersesuaian dan mereka ni betul-betul lemah memastikan benda ni dapat mereka jagalah di bawah sana, insyaAllah. Sudah pasti ada kerinduan dari kalangan ahli keluarga apabila kita menghadkan mereka untuk berjumpa secara langsung. Adakah kaedah perhubungan lain telah pun digunakan untuk membantu menghubungkan silaturahim di antara ahli-ahli keluarga ini seperti kaedah dalam talian? Kita tidak menghalang dari segi perhubungan inilah. So kita masih membenarkan sekiranya ada yang nak berhubung, telefon masih on seperti biasa. Even akses kepada internet pun masih kita teruskan dan sebagainya. Sebenarnya sekiranya dalam tempoh ini memang kita tak benarkan pelawat kalau waris lah sekiranya untuk adik, tetapi sekiranya ada keperluan yang sangat mendesak, kita boleh ambil kira kes by case basis lah. Maknanya terlalu besar, mungkin ada sangat yang memang contoh kata warga emas tu dalam keadaan sakit nazak yang ni dan memerlukan untuk kita memaklumkan kepada waris dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang terkawal, maksudnya tak ramai waris yang kita boleh benarkan masuk, mungkin seorang dua, tetapi itu pun setelah mereka mengikuti proses saringan yang kita buat di pagar institusi, saringan kesihatan, suhu badan dan sebagainya, dan juga langkah-langkah hygiene ni tadilah, cuci tangan, pakaian ini dan sebagainya. Kita buat. Sebagai satu soalan tambahan mungkin, setelah mendapat pengalaman daripada mengurus institusi-institusi di seluruh negara, apakah nasihat yang mungkin boleh disampaikan kepada mereka di rumah yang mempunyai warga emas di kalangan mereka? Bagaimana untuk memastikan kesihatan warga emas ini yang berada di rumah bersama dengan kita ataupun berada di rumah berseorangan, berdekatan dengan kita? Apakah kaedah yang paling sesuai yang boleh kita gunakan untuk membantu mereka memahami dan juga kita memahami apakah langkah-langkah yang sesuai untuk situasi sekarang? Okey, yang pertamanya pastikan stay at home dulu. itu yang paling penting lah. Dan keduanya, dalam hal ini untuk khususnya bagi warga emas di luar di sana, yang penting nombor satu kena menjaga dari segi kesihatan lah. Satu, kalau dah ada ubat-ubatan yang patut untuk disediakan tu, kita kena sediakan stok yang mencukupi dan berpatutan. Seterusnya sama juga di dalam institusi JKM kita, once ada simptom, walaupun simptom yang awal, contoh kata dia batuk-batuk dan sebagainya, bagi saya langkah pertama yang kita arahkan di institusi kita, kena asingkan dulu daripada orang lain. So sama kaedahnya pun boleh dipakai di mana, asingkan dulu bilik. Bukan kita kata dia tu kena tidak, tetapi untuk awal tu itu langkah pertama yang kita buat. Dan yang ketiga, mana-mana tempoh contoh kata appointment dengan pihak hospital dan sebagainya sebelum ni regular kita kena buat, dan sama cuba hubungi balik pihak hospital untuk menentukan sama ada keperluan untuk appointment tu boleh untuk kita buat di masa yang, sebab kita tahu di hospital pun sekarang ni keadaannya bagaimana.
dan di situ pun boleh menjadi satu risiko yang agak tinggi untuk kita pergi. Kita nak mengelakkan untuk kita keluar dan pergi ke situ. Sekiranya boleh diaturkan semula, kita cuba aturkan semula, dan itu juga yang kita amalkan di institusi kita lah. Kita juga sedikit untuk mengharapkan supaya pastikan dari segi apa-apa macam tadi maklumat yang ni tambahan berhubung terus dengan bilik-bilik pergerakan yang disediakan, sama ada di bawah JKM ataupun di bawah talian 15999 di bawah kementerian kita, insyaAllah. Pengurusan emosi juga di kalangan warga emas, bagaimana pihak JKM menguruskannya? Jadi ini adalah satu langkah positif ke arah kita menangani COVID-19. Kita kembali berbincang berkaitan dengan isu warga emas dan bagaimana penjagaan mereka di institusi telah pun dipertingkatkan untuk membantu membendung penularan wabak COVID ini di kalangan mereka yang berada dalam kategori risiko tinggi. Tuan Haji Azmi, bagi mereka yang warga emas kita yang berada dalam pusat-pusat jagaan ini, yang barangkali tidak mendapat pelawat selama 2-3 minggu, barangkali sudah ada yang bertanya mengapa begitu sunyi barangkali, ataupun mungkin mereka juga meluahkan kerinduan, atau ada juga takkanlah tak boleh sekejap saja 1 jam 2 jam, sebab hati orang tua ni kadang-kadang kita nak kena. Jadi bagaimana cara untuk menjelaskan kepada mereka? Tidak dinafikan, bukan sahaja lawatan sebenarnya. Kebiasaannya at least 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Mereka ni kami bawa keluar untuk program di luar dan sebagainya. So kali ini semua pun program keluar pun kita tak benarkan. Yang masuk dah memang kita tak benarkan. Even program-program yang melibatkan perkumpulan orang yang ramai pun kita dah tak benarkan. Di dalam institusi pun kita tidak akan melaksanakan majlis-majlis dan sebagainya yang melibatkan distance yang ni dan juga jumlah yang ramai. Jadi sehubungan dengan itu kita cuba ubah suai dalam bentuk yang lain. Satu yang kita laksanakan di dalam institusi sendiri, kita ada sekiranya perlu kita menghantar kaunselor-kaunselor yang bersesuaian lah untuk ditempatkan. Malah khidmat kaunselor ni sebenarnya pun boleh didapati oleh orang awam sebenarnya. Di Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui talian 1599 tu. So kita boleh akses talian tu dan mendapatkan dalam tempoh PKP inilah. Seterusnya kita hanya melaksanakan aktiviti-aktiviti secara dalaman sahaja. Yang melibatkan bilangan penghuni yang terhad dan sebagainya, dan hanya melibatkan penghuni-penghuni yang sihat. Contohlah kata, secara mudahnya, salah satu yang kita masih benarkan tapi dalam keadaan terkawal adalah contoh kelas-kelas pengajian, kelas-kelas agama, kelas masak ke apa ke, tapi dalam konteks yang terhad lah. Maknanya bilangan tu terhad dan adanya berlaku penjarakan sosial tu yang berlaku di situ. So kita harap benda-benda ni setidak-tidaknya dalam tempoh ni boleh divert lah psychologically warga emas. So bukan kita kurung dia, tidak. Bukan isu kita pengurungan dan sebagainya, tapi kita usahakan lah. Dari segi keperluan kesihatan mereka dan juga pengurusan bekalan-bekalan lain, serta juga sekiranya terdapat kematian, bagaimana agaknya pengurusan jenazah dalam keadaan situasi MCO ataupun PKP ini? Seperti yang saya dah jelaskan tadi, hubungan kita dengan pihak kesihatan ini sebenarnya masih terus berjalan seperti biasa. Jadi di mana appointment yang melibatkan warga emas kita yang kita tangguhkan dulu, maknanya bukan berisiko tinggi untuk appointment tu diadakan dengan segera. Buat masa ni kita enjakkan dulu tarikh tu kepada satu tarikh lain. Tetapi sekiranya memerlukan emergency untuk memang ke hospital, baru kita bawa dia untuk ke hospital. Itu satu. Sebab kita nak mengurangkan risiko berlakunya transmission tu tadilah. Yang keduanya, dalam waktu sama kita telah meminta kepada semua pengurusan institusi kita untuk menyediakan bekalan-bekalan yang mencukupi. Contohnya bekalan makanan ni kita minta sekurang-kurangnya disediakan stok sebulan. Sebulan kita dah ada reserve stok
untuk keperluan makan, keperluan ubatan dan sebagainya. Bukan itu saja, malah keperluan-keperluan hand sanitizer, keperluan face mask dan sebagainya memang kita minta sebulan dilebihkan di situ. Yang ketiga, kita juga minta supaya semua institusi ini melaksanakan nyah kuman tu, disinfection, sama ada secara dalaman maupun dengan memanggil pihak-pihak yang berkepakaran dalam tu. So kita harapkan semua untuk buat dan sebagainya bagi memberi keyakinan, jaminan bahawa wabak ini tidak kita harapkan tidak berlaku dalam Indonesia. Tetapi macam tuan tanya tadi, memang ada berlaku kematian dalam tempoh ini, tetapi kematian ini bukan atas sebab faktor COVID-19, atas perkara lain lah, mungkin isu-isu non-communicable disease yang memang dah ada pada dewan dan sebagainya. Kita akan uruskan di peringkat JKM. Kalau institusi JKM kita akan uruskan. Kalau yang ada berkaitan dengan COVID tu, KKM akan uruskan lah. Tapi buat masa ni alhamdulillah tak ada yang berkaitan dengan COVID, dan kita maintain di dalam hal itulah. Dan kita akan maklumkan kepada waris. Kita akan panggil sekurang-kurangnya seorang atau dua orang waris untuk hadir ke institusi kita sebelum pengurusan jenazah tu, sama ada jenazah Islam ataupun agama lain, tetap kita akan laksanakan dalam prosedur yang sama. Saranan ataupun apa yang Tuan Najib boleh kongsikan kepada masyarakat berhubung bagaimana sokongan atau bantuan yang mereka boleh berikan ataupun sokongan yang mereka boleh berikan kepada pihak JKM, terutamanya dari segi penjagaan warga emas ini? Okey, untuk masyarakat di luar, untuk warga emas di luar lah, saya mungkin kita boleh pastikan satu tahap, sentiasa memastikan tahap kesihatan kita dijaga dengan baik. Kita pastikan kita patuh dengan arahan PKP itu. Duduk di rumah, jangan berkeliaran keluar, ataupun bukan berkeliaran, mana keluar dengan sewenang-wenangnya dan sebagainya lah. Ini memastikan transmission tu tak kena. Bagi penghuni-penghuni di institusi kita ataupun di rumah-rumah jagaan lain, di pusat-pusat jagaan lain, ingin saya maklumkan, jika ada apa-apa isu yang perlu ditanya, kita sebenarnya ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada menyediakan FAQ, soalan lazim dalam pengurusan warga emas dalam institusi. So tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk download maklumat ni di website kita www.jkm.gov.my. Dan yang terakhir juga saya nak ambil peluang ni untuk merakamkan ribuan terima kasih juga tak terhingga dulu kepada staf-staf di rumah-rumah ni. Walaupun mereka ni tidak disebut sebagai hero ke, frontliners ke apa ke, tapi sebenarnya mereka ni hero di hati kita lah, di hati JKM, di hati saya dan sebagainya. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih, walaupun dalam tempoh ni mereka tetap memberi jagaan sepenuh hati kepada warga emas yang ada dalam pusat-pusat jagaan kita ni. Orang mungkin tak tahu, tapi inilah hikmat sebenarnya. Allah sahaja yang mampu membalas dalam tempoh ni lah untuk jasa dia orang tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji kerana bersama kami Ustaz Pagi Malaysia berkongsi cerita yang sebenarnya di belakang tabir, mereka yang bertungkus-lumus untuk membantu menjaga warga emas kita di institusi-institusi bawah jagaan JKM. Dan pastinya saranan kepada mereka yang ingin menghantar sumbangan bantuan, barangkali boleh hubungi dahulu rumah jagaan tersebut untuk mengetahui apa sebenarnya perkara yang diperlukan, supaya tidak menghantar benda yang redundant, benda yang jadi berganda. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apa kehendak ataupun kemahuan yang diperlukan, supaya kita boleh serasikan apa yang kita boleh hantarkan sebagai bantuan.